Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pembelajaran kita untuk subtopik 4.4 iaitu lipid. Okay. So kita tengok hasil pembelajaran. Yang pertama, di akhir pembelajaran murid dapat menyenaraikan unsur-unsur dalam lipid. Sama je macam sebelum ni, boleh senaraikan unsur dalam lipid tu. Menjelaskan jenis lipid yang utama. Yang ketiga, memerihalkan pembentukan dan penguraian triglycerida. Yang keempat, menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi pembentukan dan penguraian triglycerida serta mewajarkan kepentingan lipid dalam sel dan juga organisma multisel. Okey, teruskan. Yang pertama sekali, lipid. Lipid ni merupakan sebatian hidrofobik. Hidrofobik tu maksudnya dia takut pada air. Hydro tu air, fobik tu dia fobia. Takut pada air. Yang wujud secara semula jadi dalam tisu tumbuhan dan juga tisu haiwan. Dan apakah unsur-unsur yang membentuk lipid ni? Dia sebenarnya sama dengan karbohidrat, iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Tetapi nisbah dia adalah lebih tinggi berbandingan karbohidrat tu. Nisbah hidrogen kepada oksigen adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan karbohidrat. Lipid ni sifat dia tidak larut dalam air, tapi dia boleh larut dalam pelarut organik. Pelarut organik. Contohnya seperti alkohol, ether ke, kloroform ke. Ini contoh-contoh pelarut organik. So dalam air, sebab tu kalau kita bubuh minyak, kita bubuh air, kita akan nampak dia terasing kan. Air duduk bawah, minyak duduk atas. Itu maksud dia. Tidak larut air. Tapi kalau kita campurkan minyak dalam alkohol, tergoncang, so kita akan nampaklah. Kita akan nampak minyak itu ataupun lipid tu dia larut. Habis untuk yang pertama, kita tengok pula jenis-jenis lipid. So jenis-jenis lipid ni dia ada lemak, lilin, fosfolipid dan juga steroid. Ada 4 jenis ni. So kita tengok yang pertama sekali iaitu lemak. Lemak dan juga minyak ni adalah sejenis triglycerida. Triglycerida. Triglycerida ni adalah sejenis ester yang terbentuk melalui kondensasi. Kondensasi apa? 1 molekul glycerol dengan 3 molekul asid lemak. 1 molekul glycerol dan juga 3 molekul asid lemak. Dan triglycerida ni boleh dipecahkan semula melalui proses hidrolisis kepada elemen dia yang tadilah, iaitu asid lemak dan juga glycerol melalui proses hidrolisis. Glycerol ni adalah sejenis alkohol. Glycerol ni sebenarnya adalah sejenis alkohol 3 karbon yang mengandung kumpulan hidroksil. Manakala asid lemak pula terdiri pada satu rantaian hidrokarbon yang panjang yang mengandungi bilangan atom karbon yang berlainan untuk setiap asid lemak. Setiap asid lemak dia berbeza dan dia mempunyai bilangan atom karbon yang berbeza. Ada 2 jenis asid lemak yang membentuk lemak ni, iaitu yang pertama asid lemak tepu. Yang kedua ialah asid lemak tidak tepu. So kalau glycerol tu bertindak balas dengan asid lemak tepu, so dia akan menghasilkan lemak yang yang tepu lah. Kalau glycerol bertindak balas dengan asid lemak tak tepu, so dia akan menghasilkan lemak yang tidak tepu. So kita tengok jenis asid lemak tu. Asid lemak tepu ni dia hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Antara satu karbon C dengan C yang lain tu dia semua single bond. Satu ikatan tunggal sahaja. Manakala untuk asid lemak tak tepu ni dia ada ikatan ganda 2 antara karbon dengan karbon tu. Ada sekurang-kurangnya 1. So kalau dia ada sekurang-kurangnya 1, dia kategorikan sebagai asid lemak tidak tepu. Alright, so inilah pembentukan triglycerida tadi. 1 molekul glycerol bertindak balas dengan 3 molekul asid lemak untuk menghasilkan triglycerida dan juga
menyingkirkan 3 molekul air. Okey, dan tidak balan ni dia boleh berbalik. Kalau kita nak pecahkan balik triglycerida ni, so triglycerida dia perlukan molekul air untuk menghasilkan semula asid lemak dan juga glycerol dari proses hydrolisis. Okey, so ada 2 jenis lemak, okey, iaitu lemak tepu. So bila lemak tepu ni dia terhasil daripada glycerida dan juga asid lemak tepu. Untuk asid lemak lemak tak tepu ni dihasil daripada triglycerida yang bergabung dengan asid lemak tidak tepu. Okey. So kita tengoklah apa persamaan dan apa perbezaan antara lemak tepu dan juga lemak tidak tepu. Okey, dari segi persamaan, yang pertama, kedua-dua lemak tepu dan tak tepu ni dia terdiri daripada 3 unsur ni lah, CHO. Itu yang pertama. Yang kedua, kedua-duanya lemak tepu dan lemak tak tepu ni dia mempunyai glycerol dan juga asid lemak. Dan seterusnya yang ketiga, kedua-duanya adalah molekul yang tidak berkutu. Okey, perbezaan antara lemak tepu dan tak tepu pula. Apa perbezaan dia? Okey, ada 1, 2, 3, 4 kat sini perbezaan. Okey, asid lemak untuk lemak tepu, asid lemak dia hanya mempunyai ikatan tunggal saja antara karbon. Okey, contoh karbon ni dengan karbon ini, dengan karbon ni, dengan karbon ni, dengan karbon ni. Okey, nampak tak ni? Ikatan dia ni adalah ikatan tunggal. Okey, manakala untuk asid lemak, untuk lemak tak tepu ni, dia punya asid lemak dia ada sekurang-kurangnya satu ikatan ganda 2. Contoh macam kat sini. Ada sekurang-kurangnya 1. So dia boleh ada lebih daripada 1 lah. Kalau ada 1 je, so itu adalah asid lemak tak tepu. Okey. Alright. Itu perbezaan yang pertama. Dari segi ikatan, yang ni ikatan tunggal, yang ni ikatan antara molekul karbon dia adalah ada ikatan ganda 2. Okey, yang kedua, untuk lemak tepu, tidak membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen tambahan kerana semua ikatan antara atom karbon telah pun tepu. Sebab dia kan tadi ikatan tunggal kan. So maksudnya kalau ada atom hidrogen lain nak masuk, tak boleh dah. Okey, tak boleh dah untuk lemak tepu ni. Sebab apa? Sebab semua hidrogen dia telah pun dipenuhi. Okey, manakala untuk lemak tak tepu ni, ikatan ganda 2 dia masih boleh menerima 1 ataupun lebih atom hidrogen tambahan. Sebab atom karbon dia tu tidak tepu. Sebab ni kan. Okey, dia ada ikatan ganda 2 kat sini. So dia boleh terima lagi lah hidrogen, kalau ada dia boleh terima lagi. Dia boleh terurai dia punya ikatan ganda 2 ni. So dia masih boleh menerima hidrogen tambahan. Okey, seterusnya perbezaan yang ketiga, untuk lemak tepu dalam suhu bilik kita boleh dapati dia dalam bentuk perpecahan. Untuk lemak tak tepu dalam keadaan suhu bilik, suhu persekitaran kita biasa suhu dalam makmal, suhu dalam rumah kita tanpa aircon tu, so dalam bentuk cair. Okay, contoh yang ni senanglah. Untuk lemak tepu, contoh dia seperti mentega dan juga lemak haiwan. Okay, untuk untuk lemak tak tepu seperti minyak sayuran, minyak zaitun, minyak-minyak ikan. Okay. Alright, so kita dah tengok perbezaan. Okay, seterusnya kita nak tengok pula. Okay, tadi kita dah tengok lemak jenis-jenis lipid ni. Kita tengok lemak. Seterusnya lilit. Okay, lilit ataupun wax dalam bahasa Melayunya. Okay, mengandungi satu molekul alkohol yang bergabung dengan satu molekul asid lemak. Jadi ada molekul alkohol bersifat kalis air, terdapat pada kutikel yang menutupi epidermis daun. Okay, pada daun tu, sebelah luar sekali tu kita ada epidermis kan. Sebab tu kalau air jatuh pada daun tu, dia akan jatuh semula lah. Okay, pada buah, biji dan sebagainya. So dia boleh menghalang kemasukan dan juga penyejatan air. Dia boleh mengurangkan kehilangan air sebenarnya. Okay, seterusnya fosfolipid. Okay, jenis lipid yang seterusnya fosfolipid terdiri daripada satu molekul glycerol. Okay, satu molekul glycerol